Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Puan Salbiatun dan juga rakan-rakan sekalian. Jadi nama saya Nur Ala binti Zulkifli dan saya akan membentangkan berkaitan dengan tugas yang ketiga iaitu persembahan karya. Jadi yang pertama saya akan memperkenalkan berkaitan dengan maklumat hasil karya saya iaitu yang dinamakan garis tekat ataupun boleh juga dinamakan garis perak. Hal ini adalah kerana sumber idea utama saya merupakan karya seni tekat yang berasal daripada negeri Perak. Jadi hasil karya ini bertemakan seni warisan bangsa dan pengkaryanya adalah saya sendiri. Media yang saya gunakan adalah media campur yang dihasilkan pada canvas saiz A1. Maklumat yang lebih lanjut saya akan bentangkan pada slide seterusnya. Jadi, untuk mempersembahkan karya ini, saya gunakan 4 langkah apresiasi iaitu deskripsi, analisis, interpretasi dan juga penilaian. Yang pertama, saya akan menerangkan berkaitan dengan deskripsi karya terlebih dahulu. Jadi, karya yang telah saya hasilkan adalah merupakan suatu cartan yang merupakan figura wanita cantik yang berada dalam posisi berdiri seolah sedang mengadakan sesi penggambaran. Karya tersebut juga menampakkan seorang wanita yang ayu berbaju kurung moden Malaysia yang bermotifkan tekat bersama dengan beg tangan tekat. Pada karya tersebut, kita dapat lihat bahawa wanita tersebut juga memakai selendang kepala yang berwarna merah jambu. Tema karya ini adalah seni warisan bangsa yang memfokuskan kepada keunikan dan kecantikan seorang wanita yang berpakaian bermotifkan tekat bersama beg tangan tekat yang diperbuat daripada benang emas. Oleh itu, pengkarya ingin menceritakan bahawa tekat merupakan salah satu seni warisan bangsa yang patut dibanggai oleh rakyat Malaysia kerana tekat mempunyai keunikan dan kecantikan yang tersendiri serta diperbuat daripada bahan yang berkualiti iaitu benang emas. Seterusnya, bagi teknik penghasilan karya, yang pertamanya saya telah menggunakan span pada latar belakang karya untuk meratakan permukaan kanvas sehingga terjadinya warna coklat yang bertemakan klasik. Sejujurnya, menggunakan span adalah lebih mudah bagi saya, apatah lagi bila ingin mewarnakan pada permukaan yang besar, iaitu pada latar belakang, sebab jika menggunakan berus, teksturnya agak berbeza dan tidak rata berbanding menggunakan span. Seterusnya, saya juga menggunakan berus yang lembut dan nipis bagi mewarnakan motif tekat yang details pada baju tersebut. Selain itu, bagi relief ataupun untuk mewujudkan bentuk 3 dimensi pada karya, saya telah menggunakan benang emas untuk ditekat dan dijadikan sebagai relief pada beg tekat tersebut. Selain itu, saya juga menggunakan ton warna pada kebanyakan hal benda supaya dapat menjadikan karya saya lebih kelihatan realistik. Terusnya, kita pergi kepada langkah apresiasi yang kedua iaitu analisis. Pada bahagian analisis ini, saya akan menerangkan berkaitan dengan bahasa seni visual yang terdapat pada karya. Jadi yang pertama, unsur seni yang terdapat pada karya saya adalah garisan. Kita dapat garisan beralun dan juga garisan bergerigi pada karya tersebut. Garisan bergerigi kita dapat lihat pada motif tekat dan juga garisan beralun. Bukan itu saja, malah garisan lurus yang terhasil pada lengan baju wanita tersebut serta gaya tangan juga menampakkan keayuan dan kelembutan wanita tersebut. Seterusnya adalah unsur warna. Pada karya ini, saya banyak menggunakan warna merah gelap iaitu pada baju tekat dan juga beg tangan tekat yang mampu mewujudkan kesan harmoni pada karya. Bagi penggunaan ton warna yang saya aplikasikan adalah pada tangan untuk menimbulkan pergerakan walaupun figuratif tersebut dalam posisi berdiri supaya wanita kelihatan hidup dan tidak kaku. Bukan itu saja, malah ton warna pada mulut wanita tersebut dan juga bentuk muka yang berkulit sawo matang juga menampakkan kejeritaan dan keayuan wanita tersebut berpakaian baju kurung tekat. Seterusnya, saya juga menggunakan warna kuning keemasan pada motif tekat iaitu benang emas supaya dapat menimbulkan kontra dan keunikan pada karya. Saya juga ada bermain dengan warna pada latar belakang karya supaya dapat mewujudkan tema yang klasik. Unsur seni yang seterusnya ialah jalinan. Terdapat jalinan sentuh pada relief 3 dimensi yang terdapat pada beg tekat yang diperbuat daripada benang emas. Manakala terdapat juga jalinan tampak kerana karya tersebut merupakan sebuah karya catatan 2 dimensi. Selain itu, terdapat juga rupa organik iaitu rupa yang pelbagai pada motif tekat tersebut. Bukan itu saja, malah wujud juga imbangan simetri pada motif tekat iaitu motif yang sama pada kiri dan kanan baju tersebut. Karya ini juga merupakan karya yang berbentuk ilusi kerana karya ini merupakan catatan 2 dimensi yang hanya boleh dilihat iaitu bentuknya tidak dapat disentuh tetapi hanya dapat dilihat melalui derai penglihatan sahaja. Slide seterusnya, saya akan membincangkan mengenai makna atau cara menginterpretasi karya tersebut iaitu berkaitan dengan isi tersurat, makna dan mesej karya. Jadi yang pertama adalah isi tersurat. Seperti yang kita lihat pada karya tersebut, karya tersebut merupakan catatan menggunakan cat akrilik yang menggambarkan seorang model perempuan Melayu yang berpakaian baju kurung moden Malaysia yang bermotifkan tekat bersama beg tangan tekat di studio penggambaran.
Keayuan dan kemanisan wanita tersebut terselak apabila pengkarya meletakkan tahi lalat yang manis pada tepi dagu wanita tersebut. Jadi mengapa pengkarya memfokuskan hanya kepada bentuk badan wanita yang separuh saja? Kerana ingin mengutamakan dan memfokuskan kepada kecantikan motif tekad dengan lebih spesifik atau details agar lebih kelihatan oleh audiens. Okey, jadi yang seterusnya, mengapakah tajuk dinamakan Gadis Tekad? Okey, hal ini adalah kerana karya ini terinspirasi daripada karya Hossein Enas, iaitu Gadis Korea yang dihasilkan pada tahun 1963. Okay, Gadis Korea merupakan salah satu karya yang saya minati dan saya kagumi kerana sejarah dan mesej yang terkandung pada karya tersebut. Okay, karya Gadis Korea merupakan catatan figura gadis Melayu yang sedang duduk dan memakai baju tradisional Korea, iaitu hanbok. Latar belakangnya juga klasik dan sangat memberikan nilai estetika kepada saya. Bagi mesej yang ingin disampaikan ataupun isi tersiratnya pula adalah pengkarya ingin mendedahkan dan memperkenalkan kecantikan dan keunikan seni tekad kepada masyarakat supaya warisan seni ini terus dikekalkan untuk generasi akan datang. Seterusnya adalah kekuatan dan kelemahan karya. Okay, bagi kekuatan karya yang saya dapati adalah pengkarya telah meletakkan relief pada karya tersebut yang mampu menjadikan karya mempunyai jalinan sentuh dan karya tersebut menjadi lebih menarik. Dengan wujudnya relief seperti tekad benang emas yang dihasilkan oleh pengkarya, audiens dapat mengetahui rupa bentuk seni tekad yang sebenar dalam keadaan maujud. Seterusnya, pengkarya juga dapat mewujudkan tema klasikal kerana warna yang dihasilkan pada latar belakang karya menggunakan sapuan span adalah menarik dan mempunyai tone warna. Kekuatan yang terakhir adalah penggunaan warna kuning keemasan yang banyak pada hal benda juga menjadikan karya seni tekad ini lebih menonjol dan menepati ciri-ciri seni tekad yang sebenar. Seterusnya, jika ada kelebihan, pasti ada kelemahannya. Jadi, bagi kelemahan karya yang saya dapat kenapasi adalah pengkarya hanya memfokuskan pada figura badan wanita yang separuh saja yang membuatkan audiens tertanya-tanya tentang wajah wanita tersebut. Jadi, cadangan penambahbaikannya adalah pengkarya boleh juga menghasilkan satu figura yang menunjukkan seluruh tubuh dan muka agar kelihatan lebih menarik dan lebih realistik pada masa akan datang. Seterusnya, pengkarya juga kurang mengaplikasikan teknik dan media yang pelbagai. Jadi cadangan penambahbaikannya, pengkarya juga boleh mengaplikasikan teknik cat akrilik seperti teknik impasto, teknik hard edge atau teknik glazing pada penghasilan karya yang seterusnya agar karya akan menjadi lebih kreatif dan menarik serta berkualiti tinggi. Yang terakhir adalah berkaitan dengan pengalaman yang saya perolehi semasa menghasilkan karya. Jadi pengalaman pertama yang saya dapat adalah tugas saya ini memberi peluang kepada saya untuk menghasilkan sebuah karya yang bertemakan seni warisan bangsa. Saya dapat mengetahui lebih banyak seni warisan bangsa yang wujud di negara Malaysia, terutamanya di negeri Perak, ketika ingin menghasilkan kajian yang terperinci mengenai sumber idea yang dipilih. Saya juga dapat menghasilkan karya pada permukaan kanvas yang bersaiz A1 serta mampu mewujudkan semangat berdaya saing dengan rakan-rakan yang lain. Bukan itu sahaja, malah saya juga dapat meneroka pelbagai media dan teknik menggunakan cat akrilik dengan betul, terutamanya menggunakan span untuk mewarnakan latar belakang karya. Dengan memilih sumber idea tekad juga, saya dapat mengetahui cara menghasilkan seni tekad menggunakan benang emas. Pengalaman yang terakhir adalah saya dapat belajar daripada kesilapan yang ada. Saya akan lebih berhati-hati, iaitu tidak mengulangi kesilapan yang timbul, iaitu saya akan cuba memperkukuhkan lagi idea, reka letak dan gaya serta teknik yang terbaik ketika proses penghasilan karya pada masa akan datang. Sekian sahaja pembentangan saya untuk tugas saya yang keempat ini. Terima kasih atas segala tunjuk ajar dan bimbingan puan dalam membantu saya melaksanakan tugas saya ini. Bye!